Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa la hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala perempuan dilarang membantah suami dan menuntut cerai daripadanya. Perempuan dilarang membantah suami, yakni melawan suami, ingkar dengan suami. Sama ada membantah itu dengan suara ataupun dengan perbuatan. Jika benda yang harus disuruh oleh suami, maka benda itu menjadi wajib bagi isteri. Manakala benda yang sudah wajib, hak tu tentu wajib dah. Maka kalau suami suruh buat benda wajib, maka bertambah-tambah lagi wajib. Contohnya, sembahyang subuh wajib, ya. Tiba-tiba suami kata awak sembahyang subuh tak? Maka 2 kali dia dapat pahala kalau dia buat. Pertama, diri ibadat itu sendiri wajib. Kedua, dapat pahala mentaati suami. Tetapi kalau suami tidak beri arahan, benda itu tetap wajib dilakukan. Tetapi fadilat untuk mendapat taat kepada suami itu tidak dapat. Manakala benda haram pula, hukum dia haram dilakukan sekalipun suami yang suruh. Kerana kaedah dia la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada sebarang jenis ketaatan kepada perintah arahan yang buat maksiat kepada Tuhan. Kita taat kepada suami selama mana dia taat kepada Allah. Kalau suami itu menyuruh kita untuk melakukan maksiat, haram kita ikut. Sekalipun wajib kita kena taat pada selain daripada itu. Suami kita tidak suruh buat maksiat tetapi dia saja buat maksiat, maka wajib kena taat suami. Kalau suami suruh buat maksiat, baru tak wajib taat suami. Manakala suami dia seorang buat, dia tak suruh, maka wajib taat suami. Suami kita tak sembahyang, ya, masih wajib kita kena taat kepada dia. Suami kita tidak puasa, ya, masih wajib kita taat kepada dia. Tetapi apabila dia menyuruh kita untuk tidak berpuasa, haram. Ketika arahan tak wajib ikut.
Manakala benda haruh pula, kalau suami tidak suruh, harus kita buat dan kita tak buat. Manakala apabila suami suruh, maka jadi wajib. Benda haruh tu jadi wajib atas nama taat kepada suami. Bukan benda tu jadi wajib, ya wajib taat suami. Contohnya, masak Maggi, contohnya lah. Masak Maggi ni haruh, nak makan metah boleh, nak masak boleh, nak curuh pun boleh, ikut kita lah. Tetapi suami kita kata masak Maggi masak Maggi nak suruh nak makan Maggi. Maka wajib bagi isteri itu masak Maggi. Bukan masak Maggi itu wajib, tetapi taat perintah untuk masak Maggi itu wajib. Lagu tu. Maka perempuan dilarang membantah suami. Ni masuk dalam kategori isteri-isteri yang derhaka. Jadi kalau kita tengok ada perangai kita macam ni, cepat-cepat kita buat. Nak jadi isteri solehah ke? Isteri solehah ni syurga dia boleh pilih. Hak mana dia nak masuk, hak mana belaka boleh belaka, hak bawah, hak atas, hak kanan, hak kiri boleh belaka. Tu kelebihan. Tetapi nak dapat kelebihan tu sangat sukar, sangat payah orang nak dapat kelebihan title isteri solehah. Dan menuntut cerai daripadanya, daripada suami, antara benda yang jadi derhaka juga. Jadi isteri yang tidak baik adalah minta cerai tanpa sebab. Tanpa sebab. Apa orang nak cerang dia? Tahu. Nak cerang dia. Maka dia boleh harta, boleh goni lagi, boleh mas kahwin lagi, bercerai lagi. Maka dia nak buat janya kepada suami. Dan telah dikeluarkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir. Apa dia? Maksudnya, apabila seorang perempuan berkata kepada suaminya, suami perempuan itu, aku tidak pernah mendapat sebagai kebajikan daripada kau. Mu tak ajar buat baik kat aku. Semenjak daripada nikah, mu tak pernah buat baik kepada aku. Perkataan ni muncul daripada mulut isteri yang tak baik. Kadang-kadang suami tu buat baik semacam, tetapi adalah masalah hari ni sehari, maka dia waktu ambil perkataan. Seolah-olah kebaikan suami yang dia buat dulu-dulu, tak ada makna pun. Mu tak ajar buat baik kat aku. Ya dulu lagi perangai mu lagu ni. La ilaha illallah. Baru baloh hari ni. 10 tahun dulu tak royak. Ambo ni orang jahat. Dulu tak ada masalah. Tapi orang tino perangai dia. Apabila dia nak marah, maka dia akan lupa jasa suami dia. Hak 10 tahun baik, hari ni saja balah, lupa belaka 10 tahun. Nabi kata apabila malam Isra' Mi'raj, ambo naik ke syurga, naik ke neraka, ambo tengok ramai penduduk ahli neraka perempuan. Ingat, penduduk neraka ni ramai perempuan. Sebab tu Nabi Allah kesian kepada orang perempuan. Apa? Sebab ramai penduduk dia adalah orang perempuan. Manakala ramai penduduk syurga pula adalah orang miskin. Maka sebab tu Nabi kata, ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku dengan orang miskin. Kerana orang miskin ni banyak duduk dalam syurga. Manakala perempuan pula banyak duduk dalam neraka kerana dua sebab katanya Nabi. Pertama, kerana kurang agama. Pokok dia ni jarang nak temu orang perempuan yang kuat agama. Kedua, lupanya ia akan jasa suami dia. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menikah tak pernah miss beli semacam kain lasih untuk hari raya. Tahun ni ya PKP tak ada nak beli, maka dia akan kecil lagu mana abang gini ya. Kita minta niso ya, tak aje bui kita. 30 tahun hamba duk beli semacam, tiba-tiba tak beli lah ni, kata seolah-olah tak pernah beli. Tu mulut orang perempuan. Maka orang lelaki akan terasa, ya Rabbi, jahat benar aku tak aje beli. Tengok Nabi kata lagu mana. Apabila seorang perempuan berkata kepada suaminya,
Aku tidak pernah mendapat sebagai kebajikan daripada kamu. Tak pernah buat baik ke aku. Maka sesungguhnya batallah amalan perempuan itu. Habis pahala dia. Dia kata lagu tu. Dah nipu kohong kata. Mereka tak aja baik kata tok lakimu. Tapi tanya balah seolah-olah lelaki tak pernah buat baik kepada dia. Kebanyakan perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Kebiasaannya berlaku perkataan yang demikian itu. Walaupun suaminya berbuat kebajikan sepanjang masa sekalipun, tetapi dia nak marah, dia kecek benda yang tak munasabah. Ada cerita dulu hok masalah orang balah depan Tok Qadi. Tok laki hamba bahasa jahat, bahasa gapo dia. Tok Qadi tanya, "Demo ada berapa orang? Nikah berapa tahun dah?" 10 tahun. Lepas tu, jahat semacam? Ya, jahat. Anak berapa orang? 9 orang. Lepas gua anak boleh ada anak ni kalau jahat semacam? Nyadalah, tanya baiknya. Kalau tidak, tak boleh anak lah 9 orang. Kecek tu supaya tok laki dia ni jahat. Tak pernah buat baik. Manusia, mulut manusia ni. Mulut orang Tino ni tak ada apa. Ya benar di mulut ya orang Tino ni. Kemudian apabila terdapat suatu kejahatan, buat baik, silap sari lah. Tak tahu lagu mana hari tu kita silap lagu mana. Satu kejahatan saja pada sesuami. Nescaya berkata ia aku tidak pernah nampak suatu pun kebajikan daripadanya. Perangai orang Tino. Jadi orang jatuh kena bersedialah dengan mulut-mulut orang perempuan. Kerana kalau kita duduk layan mulut orang Tino agak nyanyi kita. Makan hati berulang jantung lah kita. Makan hati ambil jantung sendiri buat ulang. Kekoh tu gak. Jadi nak jadi seorang suami pertama kena banyak sabar daripada mulut perempuan. Tu tradisi dia dah mulut perempuan lagu tu dah. Maka kena terimalah sebab dia itu perempuan. Orang jatuh tak kecek lagu ni. Orang jatuh pakai gocoh lalu berlobok. Ni tak banyak mulut. Orang jatuh ni. Dan telah dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi daripada Sauban radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Rawahu Tirmizi daripada Sauban, Abu Daud dan Ibnu Majah. Maksudnya, mana-mana perempuan yang meminta tolak, hak ni suka melawan orang jantan. Kedua, masalah minta tolak, minta cerai daripada suami tanpa suatu kejahatan. Saja nak minta. Haram atasnya daripada mencium bau syurga. Maka haram bau cium syurga ini. Syurga sudah dapat dicium selama sejauh 500 tahun perjalanan. Berarti bau syurga pun tak boleh bau, masuk lagi-lagi lah tak boleh. Kata saya boleh masuk cuma tak bau macam ketak hidung lagu tu. Ngaruk apa. Kiasa. Dia kata hadis ni kata tak boleh cium ya. Tak boleh bau ya. Bau syurga tapi boleh masuk. Siapa dia ya? Dia kata bau. Kiasa kepada bau pun tak boleh. Benda tu lagi-lagi pun tak boleh. Supaya orang kata lah. Demo boleh kau tak benda ni. Bau pun tak boleh. Bau pun tak boleh. Maknanya jauh lagi lah kau nak kau boleh. Bau pun tak boleh. Bapa? Sebab dia menyakiti hati laki-laki. Orang jatuh buat kena juga kau laki kau itino. Kita lain sosok kayak cerita ni cerita kayak ni ada orang tak sabar, hangpa tak boleh ngaji kitab ni. Kata semacam kau itino. Tekan hangpa. Bila nak kata orang jatuhnya? Gini. Kalulah kita betul-betul nak jadi orang baik, kalau betul kita ni ada sakit, maka setiap obat akan terasa orang hok sakit tu. Kalau orang luka, kita cuma obat, kalau orang tak luka tak sakit. Tapi orang luka kena Allah pedih-pedihnya. Berarti kita ada luka, kita ada sakit, maka mana-mana perangai hok tak comel kita tengok minta jauh. Kalau benda ni tak terasa, berarti tak ada dalam hati kita.
Tapi kalau kita terasa berarti ada dah tu dalam hati kita tu. Nah. Hak ni bila ustaz kita hok bak katok orang jatuh pula. Pasti hamba kena katok tekan molek. Bapa demo kena rasa kena katok ni. Dalam kitab ni hanya kata kepada orang-orang tino hak tak jahat, hak tak berjuru. Hak muslimat, hak taat dah kepada suami, takut ke apa dia baca kitab ni ya nah. Aku tu. Dan telah dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah daripada Umar anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersabda ia, la yus'alur rajulu fi ma daraba imra'atahu. Maksudnya tiada ditanya seorang lelaki tentang ia memukul isterinya. Kalau seorang suami pukul isteri tak usah tanya, mesti ada masalah tu bini dia. Tak ada orang jatuh pukul koksi. Ni satu ibarat katanya Sayyidina Umar. Kalau mu tengok seorang suami pukul isteri dia, berarti suami itu nak mengajar isteri dia, bukan suami itu gila pukul koksi. Katanya Sayyidina Umar. Apabila kita tengok seorang lelaki memukul isterinya, ada tu silap salah. Dia jawab mulut kau gapo dia. Kecuali suami itu memang gila makan dadah, tu bab lain lah. Standardnya suami yang baik tak akan pukul isteri dia kecuali masalah berpunca daripada isteri. Ada kat rumah hamba tu masalah tak laki dia. Nanti sabar. Hak tu cerita lain. Hak ni cerita bab Tino ada masalah ni. Jangan gaduh nak jawab. Hamba tak puas hati. Pas cerah kata hamba macam jahat. Dok nanti sabar. Kalau jadi tok kodi kena napa lama dah hamba ni. Hak Tino semacam jahat. Dia pukul saya tok kodi. Pukul lagu mana? Nyata apa kereta. Lagu mana dia ada. Awak gini ping tapa tok kodi, sembuh tok kodi. Ambo royak ya bab apa demo tapa ambo. Dah ustaz tok kodi nak tunjuk sani, ambo tunjuk kena tok kodi. Bersembah tok kodi, kena hak tua cabut gigi palsu. Ada seorang mari mengadu kepada seorang tok kodi yang ambil dulu. Dia ayaklah tok laki dia pukul dia. Akhir sekali tok kodi kata pukul lagu mana? Ya pun kewak ping kena tok kodi tu. Tok kodi kata ginilah, demo tapa dah hamba dia. Kira balas lah, tak usah marahlah aku tok laki demo. Demo balas dah hamba. Balas dah. Pakai hak ni ngopoh kepada tok laki demo. Hamba tangguhlah apa. Lagu tu. Tu tok kodi baru jolo kena seputih. Perik kena tok kodi no. Jadi lagu tu. Biasanya kalau suami tu tak ada masalah, maka kalau dia pukul tu isteri ada masalah. Dan standardnya isteri hak mulut celupa. Isteri suka jawab perkataan suami. Sebab tu suami tak suka buat dengan isteri. Sebab potong lain semacam. Ambo kecek orang ni ya potong kau ni. Ambo kecek orang ni ya potong kau ni. Abai kau iya kata. Kau iya. Ambo tahulah demo. Sebab tu suami suka buat dengan sain dia buat apa? Sain dia mana letih angin. Nyobuat kedai kopi. Besok demo berok. Ni pukul hong lako. Mau. Tapi sain dia tu jolo demo. Sebab tu dia suka buat dengan sain dia. Sebab tak letih angin. Ya kelik ya rumah sepatah ya. Abai kak. Masuk duk buat dia kena napa tak kata kau. Sebab tu dia tak ada mu nak buat rumah ngata bini dia. Bini dia tahu belaka dia kan. Dia lipat kau gapo dia. Sebab tu orang jatuh suka buat rumah. Sebab tu kita sebagai isteri kalau nak suruh suami suka buat dengan kita, main angin dengan dia. Kita pun suka. Kalau kita nak cerita sekali, mak mu tu koya yang nak dayaknya. Dayak seminggu, 3 bulan nyo kodo makan. Nampak? Orang lain kalau sama-sama buat sama dia, bagus awak dayak gapo dia. Dia jadi potong angin lagu tu, jadi tak suka tu. Dan telah datang suatu hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, "Ittala'tu 'alan nari fawajadtu aktsara ahliha an-nisaa." Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Abbasin. Katanya Rasulullah, aku telah melihat di dalam neraka. Tengok dah. Aku tengok bila
pada malam Isra' Mi'raj Tuhan tunjuk pemandangan suasana pada hari kiamat, siapa dia hok masuk syurga, siapa dia hok kena bala lagu ni nampak belaka. Orang malah buat ibadat gini seksa dia. Orang ada dak dalam neraka? Tak ada lagi. Cuma gambar-gambar tu hangpa nampak dah. Nah. Maka hok hangpa tengok pada malam Isra' Mi'raj di dalam neraka, maka aku mendapati kebanyakan isinya isi neraka adalah kaum wanita. Orang tino. Sebab tu Nabi kat Allah lah, kat orang tino cara sungguh. Bapa? Tetapi hoyo cara ni hok tak dengar kata ni. Gapo dia? Hok dia kena cara orang tino, hok dia payah dengar kata taat ke suami. Nak jadi isteri solehah tapi tak si taat ke suami. Nak cari isteri yang solehah tak si dengar kata suami. Nak jadi isteri solehah nak jawab kata-kata suami. Bahkan berbangga pula kalau dia boleh jawab kata-kata suami dia. Siap musyarat lepak dia, musyarat tingkat. Ambo pagi tadi tok laki ambo yak gapo dia tak tahu. Ambo jawab. Kita retino jangan duk bodoh sangat kan. Musyarat tingkat, musyarat iblis setan dipanggil. Nah, musyarat lagu ni. Nyo aja pula jiran dia suruh lawan kata suami. Bangga pula kita buat persatuan melawan suami. PMS. Persatuan melawan suami-suami. Nampak? Siap bangga pula. Hak berat lagi buat persatuan monogami, bukan poligami. Monogami. Persatuan satu isteri. Kita buat persatuan. Kalau tok laki kita ni nak poligami, kita buat persatuan monogami pula. Nah. Oh berat. Nah. Rasa solehah lagu tu. Ngatiklah pecah pala pun ahli neraka. Sebab tu Nabi terkeso ya orang tino taat ke suamimu. Ingat ke suamimu, sekalipun dia bodoh periksa niru pun mu PhD tapi mu suami isteri dia suami, maka wajib kena taat ke dia. Jangan rasa pandai, bapa pandai kecek Inggeris sikit rasa bijak. Suami dia kecek. Oh abang salah lagu tu be. Teori tu tak betul. Sebenarnya lagu ni expros focus dia kecek bahasa Inggeris dia. Suami dia kata kecek apa nama rimal. Hak tu kata abang mengaji dulu bodoh-bodoh ni lah tu. Nyo kata tu laki dia. Tok laki dia pun jadi super kuruh masuk lagu tu. Isteri solehah lagu tu. Pakat lekuk labus isteri solehah lagu tu. Lawan kecek suami. Hak ni hak payah isteri nak buat ni. Apa? Sebab hak ni syurga bagi dia. Setan akan pisah juga. Sembuh dalam hati dia, bisik dalam hati perempuan-perempuan, biar kita bijak. Lawan sekali. Lawan, tetap lawan. 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 Tak ada apalah kata. Ahmad Nispu lah jawab dia. Katanya Pak Belalai kata, jangan tu aku. Lawan, kita lawan. Kampung negeri beringin berendai apa dah. Lauda apa. Jadi orang tino kena perhati. Tak usah takutlah. Belajar baiki diri. Jangan rasa ego, jangan rasa pandai. Jangan buat kerah hati. Tak jadi bodoh kita kalau taat kepada suami. Tidak jadi neraka, tidak kurang martabat kita kalau kita taat kepada suami. Bahkan Allah Ta'ala mulia ke isteri-isteri yang taat kepada suami. Dan tidak jadi hebat kita kalau kita lawan suami. Tak jadi hebat. Bahkan Allah dan malaikat melaknat perempuan yang tak derhaka kepada suami. Suami dia tu memang marah dah. Bukan kata suami saja marah. Allah dan malaikat duk laknat. Siapa isteri suami dia redha kepada dia. Ni payah ni orang isteri nak buat ni. Moga ni syurga dia ni. Kalau dia boleh buat ni, maka dia nak masuk syurga mana ikut dia. Tapi payahlah sikitnya. Hok pakai telekul labuh pun nak buat payah. Hok pakai sekut tak sekira. Sekalipun kecek dengan orang lain lembut, tetapi kecek dengan suami kasar. Punca terjadinya yang demikian itu, bapa kata ramai ahli neraka itu perempuan, kerana mereka tidak mentaati suami dan lagi bertabarruj. Apa maksud tabarruj?
wala tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berhias seperti hias para jahiliyah zaman dulu-dulu. Lagu mana? Iaitu apabila ia hendak keluar. Oitina nak tubik daripada rumah. Ia memakai pakaian kemegahan, pakaian comel, pakaian mahal, barang ratus-ratus, serta bersolek-solek, nyopaka bedok, nyopaka lecu, nyopaka habis, ada dalam dapur rumah dia. Dan mengelokkan dirinya, spray tubuh lah, pakai baju comel-comel, cara jalan tak bolong padahal dalam rumah jalan supaya gajah nak beranak, gedung. Nah, ngamakan ni penuh mulut gedung. Tubik nak pergi maiding, tubik nak pergi iamo, comel pula jalan lemah-lembut, jalan ayu gitu ya. Nah, pakai kosek nampak lembut ya, pakai baju kurung comel ya. Apa duduk rumah supaya ular sawah lapar. Nah, duduk main game, duduk makan ni supaya orang sawah lapar. Tawak kerja, belaka atas kata. Mek kata mari gula tak mari. Tolong dapur podok duduk main menate kera orang tua panggil. Menate kera orang tua panggil. Ni menate kera ni. Duk main ke apa dia tak tahu. Orang tua kata duk main menate kera. Orang tua panggil lah ni. Dia tak tahu ke apa dia panggil menate kera ni. Jadi orang tino lah ni ramah hok tino lagu ni. Jangan tertipu. Sebab tu orang jatuh kalau kenal orang tino bukan dalam rumah dia, tipu belaka. Watak tipu dia belaka. Nampak ya luar rumah kau dalam Facebook kau muka dia comel. Oh, kena kenal. Kalau boleh kita pergi tengok dia dalam rumah dia lagu mana. Tengok tak tergamuk, suruh lugar. Tapi luar rumah, oh jangan comel kemain. Tu, nak kalau kenal luar rumah, payah. Kena kenal dalam rumah. Gi tengok rumah dia baru jolo. Lah ni ada ke apa dah? Kamera 360 darjah panggil. Pukul gambar atas. Oh, kenalah nikah lah. Hari nikah tu tengok hak sebenar. Ambil sepak atas tekok, pakai cerah selalu. Dah muka 360 darjah berubah. Apa? Dah muka handset ke 360 darjah. Hak muka supaya kena nyepak jadi comel. Lah ni dia buat alat makeup pula ni, alat makeup ni. Jangan tipu, jangan tertipu. Ya, jangan tertipu ya. Muka comel bukan main hidung tinggi. Apa cabut alat makeup. Muka supaya kena sepak. Hak tu dah jangan tertipu. Kita tengok hak asli ni. Lagu tu. Lah ni banyak kes kata. Nikah sehari bercerai. Apa? Dah, kena tipu. Mak hari pengantin tu bukan main. Muka bedok teban ni. Malam tu gak. Bunyi. Oh, baca ayat kursi. Apa? Bini dia dah atas katil ingat hatu kau gapo dia. Mak cik ingat mak cik mari hatu mana. Hei, siapa dia ni? Abang kita lah be. Bukan ni. Narak muka lagu ni supaya kena sepak supaya hatu. Lari kawan tu. Baca ayat kursi. Dan keluarnya itu memberi fitnah kepada manusia dan dirinya. Dia seperti mengajak orang berzina dengan dia. Tu kelakuan orang tinolah ni. Pakaian dia, saya tak, siapa dia nak ajak zina? Pakaian awak seolah-olah menarik mata lelaki. Bukan mata lelaki ni, dia tak syarat mata tarik. Dia tarik mata kak. Dia sakut mata kain kak. Mulut pula. Jadi geruk mulut-mulut. Dia jadi nak pergi. Maka perempuan yang memulakan penzinaan, azaniyatu wazani. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina disebut perempuan kerana perempuan sebab dia. Kalau kita tutup sungguh, insya-Allah Tuhan kata fala yu'zain, maka dia tidak akan disakiti. Orang-orang yang menutup aurat, perempuan-perempuan yang menutup kelekung, maka Tuhan jamin dia tidak akan diganggu dan disakiti. Patu orang diganggu disakiti tu, dia pakai lekung saja. Tu email gelenyah tengok pakai lekuk saja. Baju tak pakai, seluar tak pakai. Tidak kau berat kata pakai lekuk saja. Ingat buruk puyuh kau pakai lekuk saja. Tak ada awak kerja lagu tu. Dah pakai lekuk untuk kata tutup aurat. Siapa dia kata tutup aurat pakai lekuk saja? Baju ketak gelemak lagu tu. Patu bubuh kubik pula silai sini. Tak ada apa.
Tok Imeh tengok belanja, tak cakap kata stroke tiba-tiba. Belecoi. Apa Tok Imeh tak tahu jadi stroke tiba-tiba ambo neh. Apa? Dah lagu tu. Pakar-pakar ye nak suruh orang berzina dengan dia. Mulut kata tak si. Apa lagu tu? Perbuatan itu lebih jelas daripada perkataan. Lepas tu, kalau pakai gitu saja tak apa, nyok joget pula tengok-tengok hari awal TikTok pula. TikTok, tok macam-macam nyok joget la ilaha illallah, pening pala orang jatelon. Sebab tu kita kalau ada orang tino bawah kita pening pala lalu. Pertama, perempuan yang kita kena jaga bini kita. Nombor satu. Sebab alai perkahwinan, perempuan yang pertama kita jaga isteri lah. Tak ada orang nikah dengan orang jatel, biasa orang nikah dengan orang tino. Maka tino perempuan dalam hidup dia adalah isteri dia. Kena jaga molek aurat dia, jangan dia tarik perhatian lelaki. Jangan lelaki tengok dia, kena jaga. Tu amanah kita. Kedua, kalau ada anak tino, Allah, anak tino pula kena jaga pula aurat dia, jangan lelaki tengok, jangan dia tengok lelaki, jangan dia menarik lelaki. Ada pula cucu pula, ada sudah banyak perkara neh. Orang tua kata pego kubah skandal lebih mudah daripada pego anak dara lagi. Anak dara kita koci pintu sini, nyolopak kok nyelo. Tutup kok nyelo, nyocokeh lata, tubik kok lata. Tu kapaku lata, tebuk atak dah pula. Tebuk atak pula, nyo ambil anak koci buka kok pintu depan dah pula. Tak ada apa pening palong gitu. Kubah ada lagu tu kubah. Kubah kalau kita elok masuk dalam kandil, tok kayu tak tubik dah. Kau ada? Buka sendiri. Buka apa semua siap. Fiwi. Tubik. Buka unggah apa dia. Tutup kau tu pula, dia lopak lah kau apa dia. Ajak gaji dah. Tak ada. Kubah tak uti buat kerja lagu tu. Pergi gaji apa semua. Tak ada. Nah, jadi pero kubah skandal lebih mudah daripada pero anak dara. Sebab tu kita kalau ada anak dara, perhati sikit lagu mana keadaan dia. Siapa dia ada berhubung. Ni. Main menata kera ni dengan siapa dia. Ya ada kera jatuh, ada kera tino ni dia ada gotu dia. Dia panggil boyfriend. Boyo ni kerja yang ngap je. Boyfriend ni ke boyfriend, dia cuma dengan gila friend, girlfriend tu. Hok gila dengan hok boyo temu ni. Kita ras nampak tak temu, anak ambo duduk dalam bilik semacam. Tak ada tubik-tubik. Tengok cek, hok jatuh masuk kok nyelo. Hok jatuh masuk kok dinding. Ada masuk kok dinding. Masuk kok kok lata. Banyak mana ki? Nampak tak tubik rumah? Apa? Kabar-kabar? Ada muga dah dalam perut. Ada saja. Banyak ki. Sebab tu kena perhati sikit. Biarlah anak tino kita, bini kita tak pandai jenis kakak kau ni, tak apa. Tak bodoh dia, tak hina dia. Ni anak-anak kita bui kakak lagu ni. Takutnya belajar tak comel. Lo ni banyak berhubung dengan jatuh laga pada dia tak tahu. Ayah dia 3310 pun tak kenal. Gapo dia 3310. Tak bercara orang tua. Kena perhati sikit. Sekiranya perbuatan itu sejahtera bagi dirinya. Dia kata kalau tubik pun tak ada orang nak kena. Tetapi orang lain terfitnah dengan perbuatan dia. Orang tino ni pakai baju ketat. Pertama, bahaya kepada diri dia. Kedua, bahaya kepada orang lain. Kalau dia kata, tak bahaya pada diri ambo. Tak ada orang nak kosek ambo. Tetapi nyanyo kau Tok Imeh. Membahayakan Tok Imeh. Tok Bila, Tok Siuk orang lain. Duduk belanja lagu tu. Tok Bila duk pergi khutbah. Seminggu dah duk pergi tukar tu. Nampak belanja air liu. Nyanyo kau Tok Bila. Sekalipun orang tak mudarat, diri dia tidak mudarat. Tetapi orang lain jadi mudarat. Jadi fitnah. Dia pergi kedai kopi. Dia pergi sebentar. Tok Imeh, JKK, habis. Pergi serai kedai kopi. Pecah kedai kopi tu. Sebab apa? Fitnah kepada orang lain. Tak syarat kata, dah ni tak apa. Ada orang nak kena ambo. Misalnya, saya tali pinggang hitam ko, tok guru silat ko, memang. Tapi orang lain nyanyi buat kerja lagu tu lah. Pahala ni, contoh lagi supermarket. Contoh lagi tempat shopping komplek. Ada orang pakai melekat sekat dada. Pakai kain semaya ko, pakai kapal mayat ko. Tak ada dah. Semua pakai baju yang tak cukup belaka. Pas nyanyi kita hok jatuh. Kita memang tak berani. Tetapi nyanyi pun kita. Pula tu gak jalan biasa. Apa dia mau jalan sebab ketel tak boleh rambo. Kalau jalan street lagi malu kat orang lah. Jalan kat ketel dah. Jeng dah dia. Nampak? Jalan pokok semacam. Punuh jalan lah ketel. Masalah belaka.
Nescaya tidak ada sejahtera bagi orang ramai. Kalau diri dia tak diganggu, dia mengganggu orang ramai. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, maksudnya apabila seorang perempuan itu keluar untuk berjalan-jalan. Tengok, tino apabila nak tubik jalan, maka patut bertanya oleh ahlinya. Mak ayah kena tanya. Nak pergi mana awal? Mek. Awal tak apa, mek. Mek nak pergi mana ni, mek? Pakai comel-comel ni. Mek nak pergi syurga ke? Nak pergi neraka ke? Nak pergi mana ni, mek? Ke mana engkau hendak pergi? Tanya, kena tanya. Nak pergi mana ni? Maka jawabnya, aku hendak pergi melihat orang sakit. Kata hok tino ni. Kita nak pergi dengan saing kita tu ziarah saing kita sakit. Hok mana hok sakit? Hok nak pergi dengan dia tu lah. Nak pergi dengan saing hok sakit. Pas dia mati dah, nak pergi dengan siapa dia? Pergi sorang benarnya. Lepas tu nak pergi jumpa dengan saing hok sakit, hok mati dah. Melihat orang sakit atau hendak mengiringi jenazah. Tengok. Alasan apa macam agama dah dia. Nak pergi ziarah, nak pergi ngaji Quran, nak pergi betul tajwid, dengan ustaz hok muka supaya nyepak tak usah ngaji, dengan ustaz hok muka supaya nyepak, cari ustaz tu hok ganah-ganah, hok supaya tak usah sikit kau gapo dia. Ngaji tajwid duk main jelek-jelek. Duk latih duk gitu. Kamu tak ada apa dah lah. Hok jatuh duk jelek, hok tino duk jelek. Sudahlah. Napa alasan agama dah, hang nak pergi tengok jenazah katanya Nabi. Ataupun nak pergi tengok orang sakit. Sudah. Hari tino masalah lalu. Benda tu boleh pahala tetapi fitnah. Maka sentiasalah dengan perempuan itu setan tu sentiasa. Kerana setan menyesatkan hingga ia mengeluarkan tangannya. Ni dia ada hadis bahasa Arab dia. Yakni apabila setan perempuan keluar daripada rumah, setan kontrol dia. Itu maksud dia. Setan akan goda dia. Sekalipun dia tak niat nak menggoda lelaki, dia nak pergi ziarah jenazah, dia nak pergi buat agama, tetapi Tuhan siuk. Setan pun siuk. Siuk ke dalam hati tu iman. Tu iman pun rasa auto iman hak. Sudah. Rasa berbunga. Hati dia sudah berbunga. Bunga berputik. Sudah apa. Kawan tu niat molek, tetapi setan guna perempuan untuk memunuhkan lelaki. Lagu tu. Dan sabdanya lagi, maksudnya tiada menutup kaum perempuan itu dengan kerana Allah Ta'ala seperti ia duduk di dalam rumahnya. Perempuan tak adalah benda yang paling penting sekali adalah duduk di rumah, berbuat ibadat terhadap Tuhannya dan mengikut suaminya. Tak adalah arahan paling besar sekali hak perempuan kena terima dua ni saja. Ibadat ke Tuhan, mengikut suami, taat kepada suami. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat ngaji kita ni ngaji nak amal. Ni ngaji kita ni nak lawai kita ni pula. Tak puas hati aku ngaji kita ni kena semacam. Niat nak beramal, mudah-mudahan dengan pengajian kita ramai muslimat solehah lahir daripada pengajian kita. Saya dengan Nabi Muhammad sentiasa rasa sedih. Boleh kau perasaan reda, tenang dan sedih wujud serentak? Ya. Boleh hukum dia. Nabi Muhammad antara ciri dia tulul hazan. Sentiasa bersedih. Bukan sedih jerit gitu. Rasulullah sentiasa memikirkan umat. Maka apabila memikirkan umat, Rasulullah tak fikir diri dia. Sebab diri dia dah selamat dah. Tentu dah dia syurga paling tinggi sekali, tak ada orang boleh litah dah. Tetapi dia masih memikirkan kita ni. Diri dia Rasulullah tak fikir dah. Dia fikir kita. Maka kita ni tak dengar kata. Maka Allah sedih semacam Rasulullah rasa tak puas hati, bersedih kerana perbuatan kita. Samping lagu tu dia redha dengan Tuhan. Dia tenang dengan Tuhan. Kehidupan Rasulullah bukan kata sedih meraung tak khabar apa, tak lagu tu. Neraka sejuk wujud ke ustaz, kalau wujud penghuninya siapa? Neraka sejuk ni nama dia Zamharira. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat kutufuha tazlila. Ni Zamharira. Nama neraka sejuk. Neraka sejuk ni khah bagi setan ada kata.
Sebab setan dibuat daripada api, maka cara nak seksa dia neraka sejuk. Ada kata neraka sejuk ni khah untuk mematahkan. Yang masuk tu jadi patah habis kelkah sejuk kan. Nak menghancurkan neraka api panas. Siapa dia penghuni dia tak tahulah ambo. Siapa dia Sebab itulah kita kalau musim sejuk sunat doa kita, Allahumma inni a'udzubika min zamhariro. Ya Allah, aku berlindung daripada neraka sejuk. Kalau musim sejuk kita rasa sejuk, kita berdoa lagu tu. Saya seorang tukang urut dan juga tukang bekal. Ada tak amalan yang boleh saya amal sebelum saya mula ke rawatan? Sebelum mula ke rawatan baca wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Nampak? Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Lepas tu baca apa? Wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Buat gini. Wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Niat kunci semua bisa-bisa tak naik ke tubuh kita. Buat dua-dua belah. Kita kalau urut orang, kita kalau buang darah, buang penyakit orang, dia akan naik bisa-bisa ke tubuh kita. Maka dia akan naik sekat ni, dia tak naik ke tubuh kita. Maka kalau tubuh orang tu bisa, kita akan rasa macam lengah-lengah gitu. Berarti tubuh tu ada bisa, sekurang-kurangnya dia duduk sini saja. Tak naik ke tubuh kita. Ada orang kelik daripada mengurut mutah darah. Kerana apa? Kerana orang yang sakit saat ni ada masalah. Jadi kena ada penjagaan. Ustaz baca bismillah kau beri salam dulu sebelum bercakap di hadapan orang ramai. Beri salam dululah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nak berceramah sebut alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu ceramah. Lepas tu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kawan saya Kristian Filipina, dia tanya mengenai Islam. Kamu nak kecek mengenai apa dia nak ajak orang kafir masuk Islam. Ajak dia kepada kebahagiaan abadi. Kata yaklah, kata kita hidup derita. Sampai bila kita nak derita? Tuhan ni pencipta alam ini, dia buat derita, dia ada satu permintaan bagi kita. Kita percaya kepada dia, kita masuk Islam, kita gapo. Penting kecek mengenai keindahan Islam. Islam aja supaya umat dia bertimbang rasa, ajak penyayang gini. Kerana ramai orang terpikat dengan akhlak berbanding dengan hukum hakam. Jangan kecek buat hukum hakam, haram halal apa kamu. Kecek mengenai akhlak-akhlak. Gitu. Apa maksud nur Allah pada guru mursyid? Allah apa dia tak tahu nur Allah pada guru mursyid. Nur yakni ilmu. Ilmu Allah ada pada guru mursyid. Nur satu benda yang kita buat pedoman. Kerana dengan cahaya kita dapat nampak perjalanan di antara kebenaran dan kebatilan. Maka siapa dia yang ada nurullah ini adalah guru-guru mursyid. Maksud nur ataupun ilmu. Boleh kada kita minta kucing yang telah meninggal dunia di syurga kelak? Berahi kucing. Dalam syurga, hamba nak minta kucing hamba hok mampu tu, boleh tak hidup dengan hamba? Ikutlah nak minta kepala gajah pun gapo dia boleh berlaku. Tidak ada permintaan yang dilarang di dalam syurga. Tapi takut jumpa muka lain tak ingat kok kucing dah lah. Gitu dah lah. Ada yang kata nak minta budu dalam syurga. Wilum, takut jumpa makanan lain tak ingat ke budu. Bukan kata tak leh budu ni. Lepas tu budu ni bau busuk, mana boleh masuk dalam syurga. Ke syurga ke bau sedap-sedap. Amo tak say nak budu sedap. Amo nak bau hok ganah-ganah. Ikan kering hok bau ganah-ganah. Boleh duduk dalam syurga. Ke syurga bau wangi. Pas lagu mana? Ikut mu lah nak makan gapo dia katanya. Nak makan gapo boleh berlaku. Bau di mu sorang, orang lain tak bau. Tuhan boleh buat berlaku. Tak usah duk bimbang Lah ni kita nak fikir kita syurga ke kita neraka. Tu. Nak boleh gapo dia boleh insya-Allah Tuhan perkenan berlaku.
Arwah suami saya masuk insurans lepas pada mati lagu mana? Duit insurans tu atas nama saya gini. Duit insurans ni dikiaskan dengan masalah diat. Apa maksud diat? Diat si mati. Kita hukum ke sekalipun diat si mati itu hasil duit selepas daripada orang itu mati, tetapi hukum diat ini masuk dalam bab faraid. Begitu juga insurans. Kita takdir ke milik dia masuk sebelum seorang orang itu mati, berpindah milik dah kepada diri dia. Nah, insurans tu. Jadi kena ikut cara faraid, ya. Duit insurans kena bahagi secara faraid. Sekalipun nama isteri. Nah. Bolehkah diamalkan amalan mimpi dalam mimpi, contohnya zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zikir penuh 1000 kali. Puasa sunat dan Fatihah 70 kali sehari. Amalan terima dalam mimpi boleh. Selagi mana tidak bercanggah dengan syariat boleh amal. Kelebihan surah Yusuf ayat keempat. Lagu mana nak beramal? Qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang matahari, terang bulan bersujudlah kepadanya. Rupawan yang lagu-lagu Nabi Yusuf tu dah. Maka tengok 9 bintang matahari bulan bersujud kepadanya. Apakah ayat ni nak beramal lagu ni? Baca 7 kali sehari. Baca lepas isya ataupun baca lepas subuh. Gapo dia kelebihan dia baca dululah, baru mari kelebihan. Macam mana nak buat perasaan negatif masa mengandung duk mikir bukan-bukan. Dia mari telitah gak. Berzikir, sebut nama Tuhan banyak dengar kuliah-kuliah sebut bab keindahan Nabi Muhammad. Boleh kau dak mukul nyamuk dengan menggunakan reket elektrik? Boleh hukum dia. Cuma ada ulama kata tak molek kerana menyeksa ataupun membunuh binatang dengan api. Bunuh dengan api ni khilaf ulama sebab dalam hadis Nabi kata jangan kamu seksa ataupun bunuh binatang guna api kerana Tuhan saja yang layak buat lagu tu dengan aku ni. Mana kalau mu nak buat muka lain tak apa, mu katok kau gapo dia tak apa, tapi jangan guna api. Maka le reket elektrik tu ke, krik ke elektrik tu ke, api ke, maka ada ulama kata masuk dalam hukum tu. Tak percaya telah jilat lidah, telah katok. Nampak sedap ke tu? Nampak jadi apilah benda tu jadi. Nampak maka apa hukum dia? Ada ulama kata makruh. Boleh huraikan apakah maksud hadis Islam akan bangkit di Madinah seperti ular pula kesarainya yang terdapat di Raudhah. Dan kenapa ular? Kita tak tahu ni. Hadis ni hurai lagu mana? Ambo tak ingat ni cara huraian hadis ni. Assalamualaikum. Dosa kodok kalau maya subuh lewat semua, bangun lewat. Lewat tak apa, hak penting dalam waktu. Kalau lewat keluar daripada waktu baru berdosa. Kalau masih dalam waktu tidak berdosa. Jangan bimbang, sekalipun pahala tak banyak, tetapi dalam waktu lagi. Hak berdosanya sehingga keluar waktu. Maya lewat tak apa. Cuma tak dapat fadilat saja. Nak amal elok daripada ribah sebab baru nak amal baik ilmu. Belajar agama keliling duk nak ngopak. Ginilah tak usah duduklah dengan orang ngopaknya, duduk dengan orang baca Quran. Baru tak dengar ngopak. Jauh ke, kurang ke saing dengan dia. Misalnya biasa kita duduk 10 jam dengan orang ngopak, duduk 8 jam. Esok duduk 9 jam. Kau kurang gitulah lah. Nak drastik sangat takut demo suka demo pula. Beri semangat kepada hamba nak menjaga anak-anak yatim seorang diri. Nabi sebut kelebihan orang jaga anak yatim lagu ni. Nabi kata hamba dengan orang yang cara kepada anak yatim. Ikutlah rumah kebajikan. Kahataini. Nabi sebut ni. Aku dengan orang cara kepada anak yatim lagu ni akhirat. Rapak tak rapaknya. Pas Nabi duduk mana? Dalam dengan aku? Dalam syurga. Bukan dalam syurga ni. Duduk dengan aku. Rapaknya orang yang menjaga anak yatim. Kelebihan dia duduk dengan Nabi. Mudah-mudahan ramai orang duk cara kebajikan masyarakat. Saya kerja di laut 3 bulan. Lepas tu saya tak solat Jumaat. Berkat kodok hasil saya dapat. Okey, di laut tu ada orang main Jumaat.
Kalau tak ada, tak dosa lah. Mungkin kita nak pergi semaya Jumaat, tapi mungkin lauk tak ada semaya Jumaat tu. Maka berkat kau ada hasil. Berkatlah hasil, bukan buat maksiat. Mungkin kita tak semaya sebab tak ada orang buat Jumaat lauk. Tak ada lah kita. Macam gitu. Nah. Tak usah takut lah. Wajib kodok kita puasa kalau kita penyebab kepada kematian. Dalam mazhab Syafi'i wajib kena puasa 2 bulan. Saya pernah tergelincir akidah ketika sekolah menengah. Pas saya kena kodok puasa. Ya kena kodok lah. Jawapan dia. Apakah ikhtilat yang diharamkan dalam Islam? Ikhtilat maknanya bercampur tina jatah. Bercampur tak ada sebab-sebab yang memerlukan bercampur. Kalau misalnya terpaksa kau tanya khabar ada masalah ataupun orang tino tu dalam bahaya kau kita nak pergi selamat dia, maka boleh kita bercampur. Boleh kita gendong anak dara orang. Apa? Sebab ada orang nak bunuh dia. Ni jangan. Orang tino tu kata tolong be, minta maaf we, tak baik we, ambo wasuah, ambo ngaji pondok. Be ada orang nak kena kita be, minta maaf, biarlah kena ambo tak berani sentuh orang tino. Wajib kita bubuh atas kereta. Kalau tak ada kereta, bubuh dalam motor. Tak ada motor, gatih atas belakang. Pikul pun buat apa retino kalau nak selamatkan dia. Maka bercampur lagu tu dibenarkan. Hak ikhtilaf ni semata-mata nafsu. Nah. Ismu azam boleh kodok untuk orang biasa. Mu'ambo ni setiap kali berdoa ni mustajab semacam. Dia boleh ismu azam kodok. Sudah. Mana hamba tahu? Ya Ismul Azam ni tak syarat kata orang berdoa mustajab tu dia dapat Ismul Azam. Tak syarat. Nah, cuma antara doa yang mustajab adalah doa Ismul Azam. Ustaz lagu mana nak kawal diri apabila didatangi syahwat yang tinggi. Syahwat yang tinggi bagi suami isteri yang berjauhan kerana PKP dipanggil PJJ. Pengajian jarak jauh. PJJ So, isteri duduk lain, suami duduk lain. Nikah buat gapo dia, kena duduk sekali lah. Bahayalah duduk lagu ni nyo. Nyanyolah lagu ni Ia kena duduk dekat-dekat. Makruh buat kerja lagu ni. Patu lagu mana ambo ni? Minum benda yang masam, minum benda air batu. Minum air batu, minum gapo lah? Minum air lima kau gapo dia. Buat betul. Kurang sikit. Adakah dosa zina boleh diampunkan dengan bertaubat? Dan jika diampun dengan taubat, kenapa perlu dihukum rejam sampai mati? Kerana jika dibiarkan mereka hidup, mungkin mereka akan taat pada Allah. Gini, masalah dia dihukum rejam kerana itu syariat. Syariat menjaga kemaslahatan awam. Lagu mana masalah? Kalau kita tak bunuh penzina, dia akan menyebabkan penyakit dan mudarat kepada orang awam. Dosa dia dengan Tuhan tu kerja lain pula. Hak tu kalau dia minta maaf, Tuhan ampun. Hak ni urusan dia dengan masyarakat perlu diselesaikan. Kerana apabila orang itu bertobat, tidak menyebabkan penyakit yang ia alami sihat tak. Kerana zina ni menyebabkan penyakit yang berat. Kedudukan yang paling afdal makmum masbuk tu imam dok rakaat akhir. Makmum kena duduk iftirash. Untuk imam baca tahiyat akhir dah, tapi kita duduk iftirash kerana kita nak bangun lagi. Cicing dibaca doa Nabi Sulaiman boleh orang masuk tanda? Boleh. Nama. Apakah nasihat untuk orang yang berat nak solat? Doa ke saya juga kawan saya. Orang berat nak solat ni lagu mana tak tahulah, kena kecek dengan dia kata semaya itu penting bagi kita. Semaya inilah perjanjian kita di antara Allah dengan kita janji kita nak semaya, kita nak sembah Tuhan di atas muka dunia ni. Ni janji paling besar sekali. Jika sekiranya seorang pencuri tidak menjumpai atau lupa orang yang dicuri, apakah cara terbaik nak bersihkan dosa? Buat ibadat, kumpul piti, sedekah atas nama orang yang kita curi bagi dia. Boleh kau tak bermain darbuka? Bagaimana niatnya boleh dibolehkan? Dan adakah boleh bermain seruling yang biasa orang letak dalam video-video ceramah yang bunyi sedih tu? Masalah main darbuka dalam mazhab kita, darbuka adalah permainan alat muzik yang haram. Kerana darbuka ni biasa digunakan dalam majlis maksiat. Maka Rasulullah larang sahabat dia, takut sahabat teringat majlis maksiat tu. Tetapi sekarang darbuka kita dengar tak ada ingat
maksiat kita ingat ya hanana gitulah. Jadi lain. Ada ulama kata dibenarkan. Khilaf ulama lah benda ini, ada ulama berselisih. Seruling pula hak dia ya seruling ni suara dia kalau mari daripada benda lain maka tidak. Kalau ni orang panggil keyboard dah. Keyboard ni kita tekan boleh buat suara darbuka, boleh buat suara gapo dia. Katanya ulama bukan di suara tu, di permainan dia. Ada kata tak di suara dia. Kalau suara tu muncul daripada keyboard ke gapo dia pun haram juga. Maka bagi pendapat kata permainan itu sendiri haram, maka suara dia tidak haram. Kita tekan di keyboard tu bik seruling, kau tu bik gapo, maka itu tidak dosa. Bukan video ceramah pula bukan ambil daripada seruling betul pun, ambil daripada suara-suara gitu ya deh. Kalau air basuh muka pertama jatuh air wuduk kedua jadi mustakmal kodok jadi mustakmal. Tapi kalau sikit dimaafkan. Adakah dikira tidak menghormati tasbih apabila diletak tasbih dalam poket seluar dan berada atas pohon? Ada ulama kata alat-alat ibadat ini jangan letak bawah daripada pusat. Letaklah dalam poket kau tak boleh. Molek letak di atas. Sakut tekuk kau sebagai tanda nak hormat kepada alat-alat ibadat, jangan letak atas bawah daripada pusat. Sebab tu tasbih orang letak di tekuk sebab ia letak atas pada pusat. Kita kena mulia ke amal alat-alat ibadat kita, piyah, sebeh, sejadah, gapo-gapo kita hormat. Cara hormat dia kalau benda pakaian tinggi daripada pusat. Kalau benda hok boleh pakai atas lah. Kalau kain plekat jangan pakai atas pada pusat, patut pok dogo lah kita jawapan dia. Hok tu kena pakai bawah lah. Nah gitu. Ambo ambil vaksin tanpa kebenaran isteri suami ambo, tiba-tiba dia ayat kambo. Tak suruh ambil vaksin lah. Kalau dia mau ambil vaksin jatuh tolak. Sudah ambo ambil dah. Bagaimana? Maka perbuatan sebelum daripada berlaku taklid tidak berlaku taklid. Nah, ya kalau lah suami dia royak, dia buat baru itulah. Baru itu. Nah. Adakah saya dikira derhaka kepada suami? Ada benda perlu minta izin. Tetapi vaksin ni kita nak kata lagu mana moleknya minta izin suami kalau nak ambil vaksin. Kalau suami kata tak usah ambil vaksin lah, dia mau jadi bahaya vaksin pun mati juga. Misal contohnya suami kata lagu tu, maka tak usah ambil lah. Benda pilihan apabila suami larang, maka benda tu jadi haram. Haram apa dia? Haram dosa. Ya dosa tak dengar kata suami. Tapi dia buat sebelum daripada suami tu suruh. Tidak jadi. Kena royak ke dia be. Apa baru royak be kita vaksin dah lah. Tak jadi gapo-gapo. Wallahu a'lam al-Fatihah.